Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita meneruskan bacaan kita, iaitu bacaan yang ke-13 daripada muka surat 194. InsyaAllah kita akan sampai kepada muka surat 200. Masih lagi tajuk tentang manusia, iaitu muqaddimah yang keempat, al-muqaddimatul rabi'ah fi atharil hawa'i fi akhlaqil bashar. Gimana terjemah dia? Pembicaraan yang keempat, pengaruh iklim terhadap kepribadian manusia. Okey. Qad ra'ayna min khuluqis Sudan 'ala al-umum al-khiffah wat-taysha wa kathrat at-tarb fatajiduhum مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه وطبيعة الحزن بالعكس وهو انقباضه وتكاثفه. Nak ambil satu paragraf ke Ustaz ya? Okey. Kita telah melihat secara umum bahawa orang-orang negro mempunyai sikap kurang berhati-hati. Bahasa Arab kata khifah. Mudah gempar, excited dan terlalu emosional. Mereka dapati mudah menari apabila mendengar alunan melodi. Di mana-mana sahaja mereka dianggap sebagai orang-orang yang dungu. Alasan sebenar terhadap pendapat-pendapat ini ialah sebagaimana telah dinyatakan oleh para ahli falsafah pada tempat-tempat tertentunya bahawa perasaan sukacita dan sukaria merupakan watak yang ditimbulkan oleh pengembangan dan resapan roh kebinatangan. Perasaan sedih adalah yang sebaliknya, iaitu contraction dan concentration, roh kebinatangan. وتقرر أن الحرارة مغشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه وذلك بما يداخل البخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجه فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشي عن السرور. Telah dinyatakan bahawa bahang panas itu menyebabkan pengembangan dan menjadikan udara itu berkurangan serta menguapkan dan memperbesar kuantitinya. Orang yang mabuk akan mengalami perasaan girang yang sukar hendak dinyatakan dan berasa suka kerana wak roh yang terdapat dalam hatinya itu diresapi oleh panas semula jadi. Yang ini sesuatu yang ditimbulkan oleh kekuatan khamar di dalam rohnya. Akibatnya roh mengembang dan berlakulah perasaan sukacita. Hal yang serupa terjadi kepada orang-orang yang maniwak ketika menghirup udara panas sampai ke roh mereka dan akibatnya mereka pun merasa sukacita dan berasa riang gembira. Apa yang sering terjadi ialah mereka mula bernyanyi sebab menyanyi mempunyai asal usul daripada perasaan sukacita. Okey.
ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وفي أصل تكوينهم، كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرا، فتكون أكثر تفشيا، فتكون أسرع فرحا وسرورا وأكثر انبساطا، ويجيء الطيش على أثر هذه. وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته، كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. وقد نجد يسيرا من ذلك في أهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وفي هوائها، لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. واعتبر ذلك أيضا بأهل مصر، فإنها مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبا منها، كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب، حتى إنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة مأكلهم من أسواقهم وعامة مأكلهم من أسواقهم. Ini teruk ni. Orang-orang Negro itu tinggal di daerah yang beriklim panas. Cuaca panas itu menguasai resmi dan pembentukan mereka. Dengan demikian, mereka memiliki ruh yang mempunyai kadar kepanasan yang sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh dan dengan yang wujud di daerah, di tempat di mana mereka tinggal. Dibanding dengan ruh para penduduk yang tinggal di daerah iklim yang keempat, mereka berasa lebih panas dan ianya lebih kembang. Akibatnya, mereka lebih mudah untuk berasa gembira dan bersuka cita, dan mereka lebih periang, mudah dirangsangi, adalah akibat yang langsung. Dalam hal yang serupa, para penduduk yang tinggal di kawasan pantai adalah menyerupai dengan mereka yang tinggal di kawasan selatan. Udara di tempat mereka tinggal itu sangat panas disebabkan oleh pelancaran sinar dan cahaya matahari dari permukaan laut. Dengan demikian, pengalaman daripada nilai-nilai yang disebabkan oleh panas, sukacita dan bersikap sambil lewa terhadap sesuatu. Sememangnya lebih serius daripada para penduduk di kawasan iklim bercuaca sejuk dan berbukit-bukit atau negeri-negeri yang bergeranang. Pada satu peringkat, hal ini dapat kita saksikan terhadap penduduk Jarit yang tinggal di daerah iklim yang ketiga. Di sana panasnya lebih terasa kerana ia berada di selatan kawasan pantai dan bukit bukau. Contohnya lainnya adalah menyaksikan para penduduk Mesir. Mesir berada di garis lintang yang sama seperti Jarit. Orang Mesir ternyata lebih gembira, bersikap ambil mudah dan kurang mengambil berat terhadap masa depan. Mereka tidak menyediakan simpanan bekalan makanan sama ada selama sebulan atau setahun lebih awal, tetapi mendapatkannya di pasar-pasar. Jadi tak simpan beras lah ni ya. Walamma kanat Fas min biladil Maghrib بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة، كيف ترى أهلها مطرقين من أطراق الحزن، وكيف أفرطوا في نظر العواقب، حتى إن الرجل منهم لا يدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يزرع شيئا من مدخره
وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من كيفيات الهواء والله الخلاق العليم. Fes di Maghribi sebaliknya berada lebih jauh dari pantai dan dikelilingi oleh pembukitan yang bercuaca dingin. Para penduduknya didapati lebih bersedih dan muram serta memikirkan secara sungguh-sungguh akan masa hadapan mereka. Sungguh pun orang lelaki yang masih memiliki simpanan gandum yang boleh tahan dimakan selama beberapa tahun, mereka sering pada pagi-pagi lagi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk hari itu. Pagi-pagi ke pasar untuk membeli bahan makanan, pagi lagi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk hari itu, sebabnya dia berasa khawatir akan termakan apa yang tersimpan. Jika diteliti segala itu, pelbagai daerah dan negeri ternyata cuaca yang pelbagai mempengaruhi tingkah laku penduduk akan menjadi sangat nyata. Ini dia mula kritik orang. وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله فلم يأتي بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحاق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقولهم وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Jadi kritikan terhadap Al-Mas'udi ya. Al-Mas'udi telah mengambil usaha menyiasat sebab yang menjadikan orang-orang negro bersikap ambil mudah terusik dan terlalu mengikut perasaan serta berusaha untuk menerangkan semuanya itu malangnya. Usaha itu tidak lebih daripada hanya melaporkan apa yang menjadi pendapat Galen dan Yaqub bin Ishaq al-Kindi, bahawa kelemahan itu adalah disebabkan oleh otak yang lemah yang diakibatkan oleh daya intelektual yang rendah. Pernyataan ini adalah sesuatu yang tidak pasti dan tidak boleh dibuktikan. Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa yang dikehendakinya. Okey, kita pindah kepada mukaddimah yang seterusnya. Al-Muqaddimatul Khamisah. Fi ikhtilafi ahwalil umran fil khasbi wal ju'i wa ma yansha'u an dhalika min al-athar fi abdanil bashari wa akhlaqihim. Jadi pembicaraan yang kelima ni perbezaan berhubung dengan melimpah ruah dan kekurangan makanan di pelbagai daerah yang didiami oleh manusia serta bagaimana ia mempengaruhi tubuh dan pribadi manusia itu. اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب ولا كل سكانها في رغد من العيش بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران وفيها الأرض الحرة التي لا تنبت زرعا ولا عشبا بالجملة فسكانها في شظف من العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمن ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان فإن هؤلاء
يفقدون الحبوب والأدم جملة وإنما أغذيتهم وأقواتهم الألبان واللحوم ومثل العرب أيضا الجائلين في القفار فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن ذلك في الأحايين وتحت ربقة من حاميتها وعلى الإقلال لقلة وجدهم فلا يتوصلون منه إلا سد الخلة أو دونها فضلا عن الرغد والخصب وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان وتعوضهم من الحنطة أحسن معاض وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالا في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش فألوانهم أصفى وأبدانهم أنقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد من الانحراف وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات هذا أمر تشهد له التجربة في كل جيل منهم فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفناه وبين الملثمين وأهل التلول يعرف ذلك من خبره Satu hal yang harus disedari ialah tidak semua daerah yang bercuaca sederhana mempunyai bahan makanan yang banyak. Tidak juga mereka itu menikmati hidup yang selesa. Di beberapa tempat, para penduduk menikmati hasil bijian yang sangat banyak, bahan perasa, gandum dan buah-buahan. Ini disebabkan tanahnya yang diseimbangkan dengan baik dan sesuai kepada tumbuh-tumbuhan dan membolehkan terdapat dengan banyaknya peradaban. Manakala di bahagian lain, keadaan tanahnya adalah berbatu-batan. Tidak ada biji-bijian atau tidak ada tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di situ. Para penduduknya mengalami satu kehidupan yang serba sulit. Keadaan itu adalah seperti masyarakat yang menjadi penduduk Hijaz dan Yaman, iaitu orang berkerudung keturunan Samhajan yang hidup di pinggir padang pasir dekat Maghribi dan yang didiami oleh kaum Barbar dan Negro Sudan. Kesemua mereka itu tidak mempunyai bekalan biji-bijian dan bahan perasa yang cukup. Makanan mereka adalah susu dan daging. Orang-orang seperti mereka juga adalah masyarakat Arab yang hidup berpindah-pindah di kawasan yang terbiar. Mereka boleh mendapat bijian dan perasa makanan di kawasan dataran tinggi. Tapi ia yang mungkin pada masa-masa tertentu sahaja dan boleh diperoleh oleh mereka yang menguasai sesuatu tempat itu. Apa yang mereka dapat hanyalah terlalu sedikit kerana mereka tidak mempunyai wang. Apa yang mereka dapat adalah tidak lebih daripada satu keperluan sahaja. Dan kadang-kala kurang dan sudah pasti sekali tidak cukup untuk membolehkan mereka itu menikmati satu kehidupan yang selesa atau hidup yang serba mewah. Pada keseluruhan mereka itu lebih bergantung kepada susu, yang mana pada mereka adalah pengganti yang baik kepada gandum. Sesungguhnya begitu, penduduk di padang pasir yang kekurangan biji-bijian dan pelazat makanan didapati bertubuh badan sehat dan berpribadi lebih baik daripada mereka yang menetapi di bukit bukau yang boleh menikmati segala-galanya dengan banyak. Kulit mereka lebih cerah, badan mereka lebih bersih, bentuk tubuh mereka lebih seimbang dan bagus. Sikap mereka kurang melampau, otak mereka lebih tajam dalam hal mencari ilmu, pengetahuan dan membuat persepsi.
Hal itu dapat dibuktikan daripada pengalaman yang dialami oleh kumpulan itu. Terdapat begitu banyak perbezaan antara Arab dan Barbar. Dan segi yang lainnya, dan orang-orang berkerudung dari suku Sanhajah dan penduduk dataran tinggi yang lain. Fakta-fakta ini diketahui oleh mereka yang menyidik perkara itu. Okey. والسبب في ذلك والله أعلم أن كثرة الأغذية ini supaya mahathir doa ini وكثرة الاختلاط الفاسدة العفنة ورطوبتها تولد في الجسم فضلات رديئة تنشأ عنها بعد أقطارها في غير نسبة ويتبع ذلك انكثاف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما قلنا. Berhubung dengan sebab, boleh dibuat satu saranan yang tidak muktamad bahawa makanan yang berlebih-lebihan dan kelembapan yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang memudaratkan kepada bahan-bahan yang berlebihan dalam tubuh. Yang mana itu sebaliknya mengakibatkan pertumbuhan tubuh yang tidak seimbang dan menghasilkan sesuatu yang merosakkan, sesuatu yang amat tidak menyenangkan. Akibatnya ialah kulit yang pucat, tubuh badan yang hodoh. Sebabnya orang yang berkenaan mempunyai banyak daging, sebagaimana yang telah dinyatakan. Apabila kelembapan dengan bau, وتغطي الرطوبات على الأذهان والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها. kadang-kadang kalau kita biasa baca min abkharatiha ar-radiyah fataji'ul baladatu wal ghaflatu wal inhirafu 'anil i'tidal bil jumlah. Kelembapan itu dengan baunya yang kurang menyenangkan naik ke kepala, ke otak, maka kebolehan berfikir menjadi tumpul. Ia mengakibatkan kedongan, tidak berhati-hati, dan secara amnya adalah lebih tidak ada kesabaran. Okey. Habis tentang manusia ya. Gigi menata pula. Wa'tabir dhalika fi hayawanil qafri wa mawtinil jadhbi minal ghazali wan na'ami wal maha waz zarafati wal humuril wahshiyati wal baqari ma'a amthaliha min hayawani tululi wal aryafi wal mara'il khisbati kaifa tajidu bainaha baunan ba'idan fi safa'i adimiha wa husni raunaqiha wa ashkaliha wa tanasubi a'dha'iha wa hiddati madarikiha. Hal ini dapat diperbandingkan dengan binatang yang hidup di kawasan terbiar dan padang tandus seperti rusa, lembu liar, burung unta, zirafah, keldai dan kerbau hutan. Dengan binatang-binatang yang sejenisnya yang hidup di kawasan bukit bukau, pesisir pantai dan padang ragut yang subur. Terdapat begitu banyak perbezaan di antara mereka berhubung soal bulunya yang lebih berkilat, susuk badannya dan rupanya, bandingkan kakinya dan panca inderanya yang lebih tajam. فالغزال أخو المعز والزرافة أخو البعير والحمار والبقر أخو الحمار والبقر والبون بينهما ما رأيت وما ذاك إلا لأجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان هذه الفضلات الردية والاختلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره والجوع لحيوان الفقر والجوع لحيوان القفر حسن في خلقها وأشكالها ما شاء.
rusa adalah jenis yang dapat dibandingkan dengan kambing. Zirafah sejenis yang boleh disamakan dengan unta. Keldai dan kerbau hutan seakan-akan serupa dengan keldai dan kerbau yang sudah dijinakkan. Ternyata terdengar satu perbezaan yang ketara di antara binatang-binatang itu. Satu sebabnya yang nyata ialah menghasilkan bahan lebihan yang memudaratkan dan mengganggu keadaan tubuh badan binatang yang dijinakkan. Yang kesan-kesan itu dapat dilihat pada mereka. Sebaliknya, kelaparan pula boleh memperbaiki susuk tubuh dan bentuk binatang di kawasan terbiar. واعتبر ذلك في الآدميين أيضا فإنا نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم والخشونة في أجسامهم. هذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة مثل المصامدة منهم وأهل غمارة والسوس فتجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم وجسومهم. Hal yang sama berlaku pada manusia secara umum. Penduduk negeri yang subur tanahnya, di mana terdapat banyak hasil pertanian dan binatang ternakan, dan juga bahan perasa dan buah-buahan yang banyak adalah sebagaimana terjadi didapati kasar tubuhnya dan tumpul fikirannya. Inilah yang terjadi kepada orang barbar yang memiliki banyak rempah dan kandung jika dibandingkan dengan mereka yang menikmati hidup yang terpaksa berjimat cermat dan hanya dapat makan beras Belanda atau Jawawut, sebagaimana di masyarakat barbar dan penduduk Gimarah dan Sus. وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسين في الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة وغالب عيشهم الذرة فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم. وكذا أهل الضواحي من المغرب بالجملة من أهل الحضر والأمصار فإن الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم ومخصبين في العيش إلا أن استعمالهم إياها بعد العلاج بالطبح والتلطيف مما يخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرق قوامتها وعامة مأكلهم لحمان الضان والدجاج ولا يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهته فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتهم ويخف ما تؤديه إلى أجسامهم من الفضلات الردية فلذلك تجد جسوم أهل الأمصار ألطف من جسوم البادية المخشنين في العيش وكذلك تجد المعودين بالجوع من أهل البادية لا فضلات جسومهم غليظة ولا لطيفة. Hal yang serupa berlaku terhadap orang-orang Maghribi yang mempunyai bahan makanan yang berperantus, yang banyak dan gandum yang baik dengan orang-orang Spanyol yang tidak menikmati mentega
dan makanan-makanan utamanya ialah jawawut sahaja. Orang Sepanyol didapati mempunyai ketajaman fikiran, tubuh yang segak dan patuh pada arahan, bagaikan orang lainnya tidak memilikinya. Hal yang sama berlaku terhadap mereka yang menghuni di kawasan pinggiran Maghribi. Sekiranya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kawasan penempatan tetap dan kota, mereka sama-sama menggunakan perasa makanan dan hidup serba ada. Tetapi penghuni kota menggunakan pelazat makanan setelah dimasak dan setelah dibumbui dan disembukkan oleh campuran. Dengan demikian makanan itu kehilangan banyak lemak dan tidak begitu banyak. Makanan utama mereka adalah daging dan kambing dan ayam. Mereka tidak menggunakan dengan mentega kerana rasa yang tak sedap. Dengan demikian, kadar kelembapan dalam makanan mereka adalah rendah dan ianya mengurangkan benda-benda yang memudaratkan tubuh badan. Akibatnya, tubuh orang-orang di kota itu lebih halus jika dibanding dengan tubuh mereka yang tinggal di padang pasir yang mengalami hidup yang lebih mencabar. Begitulah mereka yang hidup di padang pasir dan biasa berlapar didapati mempunyai tubuh yang tidak mempunyai bahan yang memudaratkan sama ada tebal atau nipis. Boleh nak tanya sepatah? Pasal apa orang Lebanon, walaupun dia tu Arab, tapi rupa dia lebih kepada rupa orang Sepanyol. Tidak serupa orang Arab. Pasal dia bukan pertanian kok. Tak tahulah. Dan itu soalan. Tidak mesti jawab soalan tu. Dah. Persoalan tu. Orang belah-belah ni, belah-belah apa tu, Emirates ni, dia rupa dia lebih kepada orang India daripada rupa Arab. Dah. Okey. Wa'lam. Soal saja dulu. Jangan jawab cepat. Buat research dulu lah. Anna athara hadzal khisbi fil badani wa ahwalihi yazharu hatta fi halid din wal ibadati. Dia pergi lebih jauh ni. Betul ke orang kurus buat ibadat pada agama? Fanajidul muqaffafina min ahli al-badiyati fanajidul muqashshafina min ahli al-badiyati awil hadirati mimman ya'khudhu nafsahu bil ju'i wat tajafi 'anil maladhi ahsana dinan wa iqbalan 'ala al ibadati min ahli tarafi wal khisbi bal najidu ahla ad-dini qalilina fi al muduni wal amsari lima ya'ummuha min al qasawati wal ghaflati المتصلة بالإكثار من اللحمان والأدم ولباب البر ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل البوادي وكذلك نجد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفا باختلاف حالها في الترف والخصب. Satu yang harus diketahui ialah pengaruh berlebih-lebihan terhadap tubuh badan dan segala aspeknya itu adalah sangat jelas dalam soal agama dan ibadah. Kesempitan hidup oleh mereka yang tinggal di padang pasir dan mereka yang menetap di kawasan yang biasa dengan hidup berlapar-lapar tidak menikmati keselesaan didapati lebih beriman dan bersedia untuk melaksanakan amal ibadat berbanding dengan orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan berlebih-lebihan. Bahkan kita dapat menyaksikan bahawa tidak ramai orang yang beriman di kota-kota dan bandar-bandar besar sehingga kebanyakan mereka itu begitu ingkar dan leka yang mana ianya ada hubungan dengan makanan daging yang berlebih-lebihan, pelazat makanan dan gandum yang terbaik. Kewujudan mereka yang bertakwa dan beramal adalah dengan jelasnya mereka yang hidup di padang pasir
yang hidup sedapat yang ada sahaja. Sebaliknya keadaan hidup para penduduk dalam suatu negeri dapat dilihat berbeza bergantung kepada perbezaan taburan kemewahan dan kekayaan. وكذلك نجد هؤلاء المخصبين في العيش المنغمسين في طيباته من أهل البادية ومن أهل الحواضر والأمصار إذا نزلت بهم السنون وأخذتهم المجاعات يسرع إليهم الهلاك أكثر من غيرهم مثل برابرة المغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيما يبلغنا لا مثل العرب أهل الفقر والصهراء ولا مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم التمر ولا مثل أهل أفريقيا لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير والزيت وأهل الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة والزيت فإن هؤلاء وإن أخذتهم السنون والمجاعات فلا تنال منهم ما تنال من أولئك ولا يكثر فيهم الهلاك بالجوع بل ولا يندر. Satu dapat kita simpulkan bahawa mereka yang tinggal di padang pasir atau di kawasan penempatan dan di kota yang hidup berlebihan dan memakan makanan yang enak-enak lebih cepat mati daripada mereka yang ditimpa kemarau dan kebuluran. Inilah hal misalnya pada orang barbar Maghribi dan pada penduduk kota Pes sebagaimana kita dengar di Kairah. Ia tidaklah sebagaimana orang-orang Arab yang menetap di kawasan terbiar dan di padang pasir atau penghuni di daerah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma dan makanan utama mereka ialah kurma. Atau tidak seperti penduduk Afrika masa kini yang menjadikan makanan utama mereka beras Belanda dan minyak zaitun. Atau seperti mana penduduk Spanyol yang menjadikan makanannya utama ialah jawawut, minyak zaitun. Apabila mereka ditimpa kemarau atau kebuluran, ianya tidak membunuh mereka beramai-ramai sebagaimana manusia yang lainnya. Dan hanya sebilangan kecil sahaja sekiranya ada yang mati kebuluran. والسبب في ذلك والله أعلم إن المنغمسين في الخصب المتعودين للأدم والسمن خصوصا تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتهم الأصلية المزاجية حتى تجاوز حدها فإذا خولف بها العادة بقلة الأقوات وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى المعى اليبس والانكماش وهو عضو ضعيف في الغاية فيسرع إليه المرض ويهلك صاحبه دفعة لأنه من المقاتل فالهالكون في المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق. Sebagai sebab kepada semua itu, suatu yang tak dapat diputuskan ia atau tidaknya bahawa perut orang-orang yang memakan makanan dengan banyak dan yang biasa dengan pelazat makanan, khususnya mentega, memerlukan kelembapan tambahan di samping kelembapan yang sedia ada. Dan kelembapan yang didapati itu akhirnya menjadi berlebih-lebihan. Apabila pula perut itu tidak mendapat makanan yang secukupnya, mengalami kekurangan pelazat makanan dan oleh makanan yang kasar yang tidak biasa dimakan, maka perut itu yang merupakan anggota tubuh yang paling lemah
dan berasaskan sebab itu dianggap alat yang vital, akhirnya kekeringan dan mengecut. Tiba-tiba jatuh sakit dan kematian mengejut merupakan akibat utama mereka yang memiliki perut seperti itu. Mereka yang mati kerana kebodohan adalah mangsa kepada sikap yang terlalu tamak kerana kebodohan yang menimpa mereka buat pertama kalinya. Maknanya, bila berlaku kebuluran itu bukan membunuh. Tak. Tetapi kebiasaan makan banyak tu yang membunuh dia pada masa kebuluran. Ini kita ayatlah COVID ni, masa-masa COVID ni, orang susah masa COVID ni pasal dia senang masa belum COVID. Tak sekarang makin gemuk. Lama orang makin gemuk sekarang ni pasal duduk di rumah berkurung. Alah, budak umum besar. Sangat membesar kalau tidak aktif. Wa ammal muta'awwiduna liqillatil udmi was-samni fala tazalu rutubatuhum الأصلية واقفة عند حدها من غير زيادة وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعية فلا يقع في مئائهم بتبدل الأغذية يابس ولا انحراف فيسلمون في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب وكثرة الأدم fil ma'akili. Sedangkan mereka yang telah biasa dengan kehausan dan tidak memakan makanan yang berempah dan mentega kerana beberapa asas yang tidak baik, yang baik dalam semua makanan semula jadi tetap berada dalam haknya dan tidak bertambah. Dengan demikian, perut mereka itu tidak diganggu oleh kekeringan dan tidak terganggu oleh perubahan pemakanan. Sebagaimana terjadi, mereka terselamat daripada kejadian menimpa mereka yang biasa makan berlebihan dan mengambil banyak makanan berpisah. Okay. Wa aslu hadha kullihi an ta'lama anna al-aghdhiyata wa itlafaha aw tarkiha innama huwa bil 'adati. فمن عود نفسه غذاء ولا أمه تناوله كان له مألوفا وصار الخروج عنه والتبدل به داء ما لم يخرج عن غرض الغذاء بالجملة كالسموم واليتوع وما أفرط في الانحراف فأما ما وجد فيه التغذي والملائمة فيصير غذاء مألوفا بالعادة فإذا أخذ الإنسان نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضا عن الحنطة حتى صار له ديدنا فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير شك وكذا من عود نفسه الصبر على الجوع والاستغناء عن الطعام كما ينقل عن أهل الرياضات فإنا نسمع عنهم في ذلك أخبارا غريبة يكاد ينكرها من لا يعرفها. Perkara asas yang wajar diketahui ialah makanan dan sama ada mahu menggunakannya atau tidak adalah suatu kebiasaan. Barang siapa yang membiasakan diri dengan jenis makanan yang sesuai dengan seleranya akan menjadi satu yang biasa kepadanya. Dia mendapati amat payah untuk meninggalkan kebiasaan itu atau membuat sebarang perubahan. Dengan syarat makanan itu bukan hanya berperanan sebagai bahan makanan seperti racun atau alkali atau apa saja yang sama sekali tidak sesuai dimakan. Apa saja makanan yang boleh dimakan dan dipersetujui boleh dijadikan sebagai makanan yang menjadi kebiasaan. Jadi, seseorang itu sudah membiasakan dirinya minum susu
dan memakan sayur-sayur sebagai ganti gandum, makan susu, dan sayuran itu menjadi makanan kelaziman baginya dan tidak lagi memerlukan gandum dan makanan biji-biji lainnya. Hal yang sama dengan mereka yang sudah biasa menahan lapar dan tidak menikmati makanan. Hal itu adalah biasa bagi orang-orang yang melakukan pertapaan. Kita telah banyak mendengar cerita-cerita aneh tentang mereka. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan sedemikian akan berasa sukar untuk mempercayai maklumat semacam itu. والسبب في ذلك العادة فإن النفس إذا ألفت شيئا صار من جبلتها وطبيعتها لأنها كثيرة التلون فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدرج والرياضة فقد حصل ذلك عادة طبيعية لها وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك فليس على ما يتوهمونه إلا إذا حملت النفس عليه دفعة وقطع عنها الغذاء بالكلية فإنه حينئذ ينحسم المعى ويناله المرض الذي يخشى معه الهلاك. Penjelasan ini terbit daripada suatu yang telah menjadi kebiasaan apabila jiwa seseorang menjadi biasa dengan sesuatu hal. Ia menjadi sebahagian daripada pembentukan jiwa dan menjadi tabiat. Sebabnya jiwa itu boleh dibentuk mengikut kemahuan seseorang. Dengan cara latihan perlahan-lahan, seseorang itu sudah tentu akan biasa dengan kelaparan. Maka lapar itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan pada ruh. Andaian para doktor kesihatan bahawa lapar akan mengakibatkan kematian adalah tidak benar. Kecuali apabila seseorang tiba-tiba terdedah dengan kelaparan dan tidak mendapat makanan sama sekali. Dengan demikian perut tidak diisi dan dihinggapi penyakit yang boleh membahayakan. وأما إذا كان ذلك القدر تدريجا ورياضة بإقلال الغذاء شيئا فشيئا كما يفعله المتصوفة فهو بمعزل عن الهلاك. Apabila secara sedikit-sedikit melalui latihan kadar makanan dikurangkan, sudah pasti seseorang itu tidak akan menghadapi ancaman maut. Sebagai mana yang mampu dibuat oleh ahli sufi adalah melalui latihan yang beransur-ansur menahan dirinya. Esok kita kurang lagi lah separuh nasi. Macam mana? Tak tambah dalam ni. Ya, bukan soal tambah. Soal kurang. Kurang 1/3 lagi. Boleh tak? Makan sendut 2 sendut sudah. Tak lah, jadi sendut sudah lah. Okey. وهذا التدريج ضروري حتى الرجوع عن هذه الرياضة. Nak tambah pun kena sikit-sikit. فإنه إذا رجع به إلى الغذاء الأول دفعة خفيف فإذا رجع به إلى الغذاء الأول دفعة خيف عليه الهلاك وإنما يرجع به كما بدأ في الرياضة بالتدريج ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع 40 يوما وصالا وأكثر وحضر أشياخنا بمجلس السلطان أبي الحسن وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورندة حبست أنفسهما عن الأكل جملة من منذ سنين وشاع أمرهما ووقع اختبارهما فصح شأنهما واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا إلى أن ماتا ورأينا كثيرا من أصحابنا أيضا من يقتصر على حليب شاة من المعز يلتقم ثديها في بعض النهار
أو عند الإفطار ويكون ذلك غذاءه واستدام على ذلك 15 سنة وغيرهم كثير ولا يستنكر ذلك. Mengambil semula makanan secara berasal-asal adalah tak perlu. Apabila seseorang itu tidak lagi mahu melakukan riadah. Jika sekiranya seseorang itu mahu memakan makanan seperti semulanya, dia akan terdedah kepada bahaya maut. Oleh itu, dia harus mengakhiri riadah seperti mana dia memulakan, iaitu secara berasal-asal. Kami telah menyaksikan sendiri bagi orang pandai lah ni dah. Bagi orang pandai lah. Okey. Seorang itu berlapar selama 40 hari berturut-turut. Syekh kami pernah hadir di Majlis Sultan Abu Hassan. Ini di PES ni. Bila mana 2 orang wanita dari Al-Jazeera dan Ronda telah menghadap baginda. Kedua-dua wanita itu telah lama bertahun-tahun tak memakan apa-apa makanan. Pengalaman mereka diketahui umum. Kedua wanita itu meneruskan niat mahu berlapar sampailah mereka meninggal dunia. Dan kebanyakan mereka yang kami kenali cuma minum air susu kambing. Mereka minum dan dari tetek kambing pada sebelah siang, hari atau sewaktu bersarapan pagi. Itulah makanan mereka selama 15 tahun lamanya. Jadi dia minum susu tu dia perah terus. Daripada tetek terus masuk dalam mulut dia. Okey. Wa'lam annal ju'a aslahu lil badani. Ni teori Mahdi ni. Min iktsaril aghziyati bi kulli wajhin liman qadira alaihi aw 'ala al-iqlal minha wa inna lahu atharan fil ajsami wal uquli fi safaiha wa salahiha kama qulnahu. Sesuatu yang harus diketahui ialah barang siapa yang sanggup berlapar atau mengambil hanya sedikit makanan adalah berkesihatan lebih baik daripada mereka yang terus berlapar atau mengambil makanan yang berlebih-lebihan. Berlapar itu mempunyai kesan yang sangat baik terhadap kesihatan dan kebaikan pada tubuh badan dan akal fikiran. Wa'tabir dhalika bi atharil aghziyati allati tahsulu anha fil jusumi. فقد رأينا المتغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة الجثمان تنشأ أجيالهم كذلك وهذا مشاهد في أهل البادية مع أهل الحاضرة وكذا المتغذون بألبان الإبل ولحومها أيضا مع ما يؤثر في أخلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على حمل الأثقال الموجود ذلك للإبل وتنشأ أمعاؤهم أيضا على نسبة أمعاء الإبل في الصحة والغلظ فلا يطرقها الوهن ولا ينالها من مضار الأغذية ما ينال غيرهم فيشربون اليتوعات لاستقلاق بطونهم غير محجوبة كالخنظل قبل طبحه والدرياس والقربيون ولا ينال أمعاؤهم منها ضرر وهي لو تناولها أهل الحضر الرقيقة أمعاؤهم بما نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لما فيه من السمية. Sebagaimana yang telah kami nyatakan, dapat diselidiki daripada pelbagai kesan hasil daripada berjenis-jenis makanan terhadap tubuh badan. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang memakan daging binatang yang bertubuh kuat dan besar
akan menjadi sasa seperti binatang yang kuat dan bertubuh besar itu. Perbandingan di antara penghuni padang pasir dengan mereka yang hidup menetap di satu kawasan menunjuk pernyataan ini. Hal yang sama pula dengan orang yang meminum susu dan memakan daging unta. Kesemua itu mempengaruhi pribadi mereka yang menjadikan mereka bersikap lebih sabar, lebih lasak dan berupaya memikul beban sebagaimana yang termampu dipikul oleh unta. Perut mereka menjadi seperti perut unta yang sihat dan segar. Mereka tidak boleh dialahkan dengan kelemahan atau ketidakupayaan. Tidak juga dialahkan oleh makanan yang sedikit. Mereka boleh mengambil makanan mengandung alkoholik yang tinggi yang tidak mudah hadam, tidak rosak untuk membersihkan perut mereka. Sebagai contoh, sebiji pria, buah dirias dan gerbayun. Namun perut mereka tidak berasa sakit sedikit pun. Dan sekiranya penduduk yang telah tinggal tetap di satu kawasan yang perutnya memang tipis dan telah biasa dengan makanan yang lembut-lembut, mahu meninggalkan tempat makanan itu, mereka tentunya akan menghadapi bahaya maut dengan serta-merta. Sebabnya ialah makanan katartik dan mengandung racun. Halo. Halo. Nampak Ustaz? Putus lah. Datuk keluar nampak tak ada dalam ni? Putus lah. Terputus. Nampak terputus. Dia keluar. Assalamualaikum. Ustaz tanya, sementara tunggu Datuk datang balik, saya nak tanyalah yang barbar tu, Ustaz, siapa yang Ibn Khaldun maksudkan dengan barbar kan, bila dia bercakap tentang bangsa barbar dan bangsa Arab tu kan? Adakah bangsa barbar itu adalah bangsa Mongol yang menyerang lagu-lagu punya set-set tu, ataupun bangsa apa? Saya ingat barbar dia anggap tu ialah orang-orang yang berpindah randah. Oh, Bedouin. Yang tidak menetap di kawasan khusus. Mana orang Arab dulu yang yang sentiasa berhijrah dari satu kawasan ke satu kawasan, tidak ada penempatan. Bedouin ya Ustaz? Bedouin ataupun aktif barbaric tu orang yang barbaric ya. Kalau bagi Mongol bangsa apa dia panggil? Mongol yang siapa tu yang tawan Iraq. Tawan Iraq tu dia panggil bangsa apa tu, lagu punya set? Tak ada sejarah dia panggil apa tu bahasa. Kan dia orang pun asalnya barbarik juga kan? Mongol bukan barbar, itu Tartar. Tartar. Yalah, maksudnya dia orang barbarik lah, orang yang berpindah randah. Tak. Dia bukan berpindah, dia menyerang. Dia bukan pindah, dia menyerang negeri orang. Tapi rasa nature dia pun bangsa yang tak duduk satu tempat kot. Dia menyerang, tapi pada masa yang sama dia akan berpindah. Dia serang, dia makan. Pasal apa? Bila dia bercakap tentang barbar kan, kita kata barbarian lah kan. Barbarian can be Bedouin. Barbarian can be also Mongol atas, sama ada Tatar atau Mongol yang orang kata apa dia pergi satu tempat, dia attack satu tempat, dia makan apa yang ada. Lepas tu dia cari lagi. Kita jangan confuse antara orang yang berpindah randah dengan orang yang menyerang orang lain. Yang pindah randah ni ialah satu bangsa yang hidup berpindah randah. Tak mesti dia nak serang orang. Makna tidak bertamadun lah. Dia tak tamadun, dia kena ada tempat kan. Dia barbar ni dia refer pada Afrika. Orang-orang Afrika di sebelah Mediterranean itu bangsa barbar.
dari segi bangsa. Orang Mongol ni orang Mongolia. Cuma orang Barbar tu dipanggil Barbaric. Ada Barbarian tu sebab berbanding dengan Rom. Orang Rom panggil dia macam tu dulu. Orang Mongol, dia pecah ada beberapa keturunan termasuk yang Tartar tu salah satu daripada pecahan orang Mongol. Mongol tu bahasa induk dia macam kita orang Melayu jadi Jawa, Banjar semua kan. Macam gitu. Jadi yang menyerang kita tu Tartar. Masa nature ataupun ciri cara hidup barbar tu, sebab rumah dia bukan rumah tetap macam Roman semua, dia yang buat dengan batu semua gitu. Jadi dia kata orang yang barbar atau barbarian, dia punya cara hidup dia simple, mudah. Kira ni jenis kira dah. Ya. Ambil dulu kan? Ambil dulu boleh. Macam tak lah. Ini tak ada dah ambil. Kamu. Apa jadi kat Datuk? Tak sama, kita tak tambah tak. Dia ada tambah ambil. Oh. Ana lagi ibu tu je. Ana tak ada. Ibu tu sikit ya. Sikit lah tinggal, dia baca sikit lagi lah. Ada orang hubung Datuk kan? Apa jadi? Ada orang hubung Datuk kan? Dia Tidak mesti kita baca yang Melayu ya. Ada satu buku dengan itu antara balik. Buku dengan baju. Buku tak buat lama-lama. Itu. Kita pun habis sikit lagi ni Melayu. Saya call Datuk dia tak angkat. Kita baca sikit lagi lah. Ya. Satu tanda yang menunjukkan pengaruh makanan terhadap tubuh ialah sebagaimana disebut oleh para sarjana pertanian dan disaksikan oleh orang-orang yang berpengalaman bahawa apabila telur ayam yang diberi makan biji-bijian dan dibiarkan berlemuran dengan tahi unta dan dibiarkan menetas, maka anak ayam yang dilahirkan itu akan lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan. Seseorang itu tidak perlu memasak biji-bijian tersebut untuk memberinya makan. Apa yang perlu ialah melomorkan tahi unta tersebut pada telur yang akan ditetaskan dan anak-anak yang menetas itu juga akan lebih besar. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang serupa. Apabila kita telah memerhatikan pelbagai cara di mana pemakanan itu mempengaruhi tubuh, tak dapat disangkakan lagi bahawa lapar juga mempengaruhi tubuh. Sebabnya ialah kedua-dua hal itu mengikut pola yang sama. Lapar itu mempengaruhi tubuh dalam membebaskannya daripada sesuatu yang memudaratkan serta yang mengandungi cairan campuran yang boleh merosakkan tubuh dan daya akal. Sebagaimana makanan itu juga mempengaruhi keaslian kewujudan sesuatu tubuh. Dan Allah sahaja yang mengetahui akan segala-galanya. Wallahu a'lam. Allah. Saya dia terlupa nak masuk charger. Jadi habis gebru. Lepas tu bila masuk tu ada sampai 3 pun ada. Ni okeylah. Okey. Lepas tu saya rasa tajuk hari ni ilmu pemakanan ni lah. Tajuknya ialah betul dan juga adab pemakanan. Mana dalam konteks kita sekarang lah. Bagus juga kita bincang untuk kita sekarang. Kalau yang nak bincang sekarang ni lebih menyeluruh ialah soal gejala kegemukan di kalangan masyarakat kita kerana terlampau mewah kan. Jadi rasanya satu gejala yang tidak membanggakan perkembangan. Ana jampuk sikit tapi Ana tengok dalam terjemahan bahasa Inggeris dia. Inggerisnya translation untuk bab yang kita bicara ni dia sebut difference atau perbezaan with regards to abundance. Ana rasa abundance ni kalau faham Ana ialah berlebih-lebihan. Dia bukan makanan saja tapi berlebih-lebihan berbanding dengan scarcity ataupun tidak mencukupi dalam of food in the various inhabited region. Dia panggil umran di
Maknanya makanan tapi berlebih-lebihan berbanding dengan makanan yang tidak mencukupi. Ya. Di tempat-tempat ataupun region-region dan kesan dia kepada badan dan juga kesan kepada watak ataupun akhlak lah. Yang rasa Ibn Khaldun ni nak cuba kaitkan berlebihan dalam pemakanan. Dia makna dia kalau makanan tapi kita tidak berlebihan, tidak makna gitulah, tapi maksud dia ialah orang yang berlebihan berbanding dengan orang yang ada tapi dia tidak mencukupi kesan dia kepada pembangunan watak. Betul. Betul lah tu. Jadi kalau nak kaitkan dengan kita sekarang ni, gejala makan berlebihan daripada keperluan, itu yang menjadi masalahnya. Ialah macam Tun Mahathir lah, sikap politik dia tu kita suka tak suka cerita lain. Tapi apa yang dia contoh kepada kita ialah bagaimana dia jaga makanan dia dan bagaimana dia menjaminkan bahawa segala organ dia bergerak selalu sentiasa, maka dia boleh jaga otak dia, tubuh dia dan sebagainya. Jadi kalau berlebihan tu maknanya kalau dalam dunia yang kurang makanan pun kalau dia makan lebih daripada biasa, begitu kan? Ibn Khaldun kata kan, tak boleh juga lah. Begitu juga kalau dalam kawasan mewah pun kalau dia berpantang lampau, maka apa juga kan? Jadi sebab tu dia nak cuba kaitkan tak benar mengatakan orang lapar tu akan kelaparan akan menyebabkan kesakitan. Sebab dia kata kita boleh menjaga makanan walaupun berlebihan, tapi kita boleh kawal pemakanan, jadi boleh jaga kesihatan. Betul. Soalnya nak bicara semasa lah, benda semasa. Saya nampak sekarang ni anak-anak kita sejak kecil lagi. Biasanya ramai sekarang ni ibu bapa beri susu, bukan lagi susu ibu. Tapi susu apa kita panggil, susu pemula ni. Jadi benda ni menumbuhkan tabiat daripada kecil sampai besar. Kita ada di kampung dulu, cakap lah, makan durian bawah pokok, makan rambutan atas pokok, makan manggis atas pokok, makan buah-buah lain dalam badan, dalam bakul. Jadi benda-benda tu lah terbawa-bawa sampai umur 50-60. Dia ini yang membawa penyakit kepada kita. Kemudian kata kita tak lebay pula di kampung dulu. Orang mati, orang kenduri. Jadi makan tu berlebihan tu sehingga menjadi tabiat. Sehingga tabiat tu daripada masa muda lagi makan kena tambah. Kita tambah tu kira tak sedap. Dia makan tambah. Jadi benda ni terbawa-bawa. Jadi macam mana kita nak sekap? Ada kait dengan hadis Nabi kata berpuasa jadi sihat. Dah tersawah pula suruh berlapar-laparan. Jadi benda-benda ni dalam kehidupan kita suka ambil benda semasa lah. Bukan budaya. Kalau tak tambah tu rumah marah. Itu Kelantan tu. Masalah kajian menunjukkan bahawa orang-orang di Felda dulu bagus. Kaedah mewah ni, orang Felda pun nak kecil manis juga. Saya pun berpengalaman bulan di Brunei. Orang Brunei sebenarnya antara peratus tinggi kegemukan. Dan saya tak jumpa budak-budak perempuan dia yang kuku, adalah seorang dua. Orang lain semua sedap-sedap badan. Pasal apa perempuannya, laki-laki pun serupa. Laki tu tak apa, kita tengok sangat orang lelaki. Tengok orang perempuan tu. Maksudnya ada badan besar semua. Okey, itu kita kata gejala, zawahir, gejala. Tapi sebenarnya dari segi penyusuan, sekarang ni banyak dah keluarga yang balik pada susu ibu berkat kempen yang dilakukan oleh pihak kerajaan, pihak apa semua sekali tu. Dan patutnya saya rasa kempen itu berkesan. Cuma dari segi pemakanan lain itu, kalau kita orang pokok pendakwah ni, saya tak cakap dah sekarang ni bulan puasa jadi bulan makan. Sebab orang tak nak dengar. Jadi kita buat kita je lah. Jadi saya rasa boleh ditukar budaya makan itu. Macam saya kata tadilah, kita kurangkan 1/3, kemudian 3-4 bulan, 1/3 lagi. Sehingga sampailah kepada minimum.
Saya rasa itu boleh tukar. Anda menjelas sebab Ibn Khaldun pun menyebutkan bab makanan ni, dia kata custom ataupun budaya kalau istilah kita, ataupun lebih tepat kebiasaan ataupun dibiasakan begitu. Jadi makanan ni satu yang acquired, satu yang boleh kita pilih cara makan, walaupun keadaan mungkin makanan lebih atau kurang kita boleh memilih masih lagi. Tapi tak jadi kebiasaan, kita dah dipengaruhi oleh Betul. Allah. Sebenarnya Ustaz, anda tengok golongan muda yang mengikuti media-media baru yang lebih positif, mereka lebih banyak kepada minimal, makna hidup dia mula kembali pada hidup minimal ni yang secukupi. Secukupnya. Dalam semua hal, dalam rumah tangga, dalam saya trend tu sedang berlaku seluruh dunia. Golongan muda lah, macam juga kebalik kepada social entrepreneurship, dia lebih kepada isu climate, cuaca semua, sebab ni golongan yang ke depan sikit lah, yang climate semua sebab dia melihat alam dunia ni semakin terkesan. Jadi dia tengok semua berlebih-lebihan ni menyebabkan mereka balik pada minimal. Cukup ala kadar pakaian pun cukup untuk, tak payah banyak berlebih-lebihan. Jadi ana rasa ada trend tu sedang diikuti banyak juga, termasuk remaja-remaja kita. Oh, betul tu. Dia orang yang dia panggil macam ni kan. Orang yang hidup di awal merdeka. Pada masa penjajah, dia tidak ada sumber yang cukup untuk menampung kehidupan dia. Sama ada dari segi pemakanan, dari segi pakaian, kemewahan lain. Jadi orang kata, kita tak payah takut kepada orang yang biasa kenyang apabila dia lapar. Tetapi kita kena takut kepada orang yang biasa lapar apabila dia kenyang. Itu juga saya rasa kalau tak salah dia panggil dulu kita duduk bicara, tak men? Pertukaran generasi. Pertukaran generasi. Jadi mula-mula bila generasi itu miskin, anak dia bila ada pendapatan sikit jadi mewah. Jadi bila kita hidup dalam mewah, kita tahu banyak keburukan kerana mewah ni, dia mula balik kepada mungkin macam itulah generasi sekarang ni. Kita sudah generasi kedua atau ketiga? Syekh. Generasi keberapa sekarang ni lepas merdeka? Kedua lah kok. Kedua. Maknanya generasi kedua sudah melihat keburukan kemewahan yang diperolehi oleh generasi pertama sesudah merdeka, dan dia mengalami apa-apa kesalahan, semua sekali masalahnya, maka dia surut kembali lah begitu kot. Cuma dalam realiti yang lebih besar lah. Majoriti sekarang saya nampak makanan lebih teruk dengan makanan-makanan barat ya, fast food ni. Dan sekarang ni dah ada orang budaya malas lah. Terutama semua orang kerja dia makan burger, makan ni lah, benda-benda makanan barat ni. Yang kita tahu kurang sihat. Termasuk minuman. Dan sebab tu sekarang ni, generasi lepas kita ni nampaknya umur 30-40 tu dah kencing manis dah. Kita ni kencing manis juga. Tapi selepas usia 50 tahun. Generasi baru ni 30 tahun pun dah mengalami kencing manis. Penyakit kronik. Okey. Kita gelar dia orang ni sebagai generasi kedua yang terlewat. Anda rasa dalam bahasa futurist, dia kata zaman era postmodern ataupun post normal ni, atau era lepas pasca kebiasaan, banyak contradiction ataupun percanggahan. Dan saya rasa dalam masyarakat anak yang akan datang lebih banyak pertemuan akan berlaku di kalangan grup-grup yang berlainan. Grup yang nak hidup lebih simple atau kecakap berada, dengan grup yang juga yang makin nak kaya, yang makin nak dia punya jurang ataupun semakin terbelah masyarakat kita lah. Ini kita katakan postmodernism lah. Dia punya split tu ataupun jurang tu semakin melebar. Kita dulu kurang. Betul. Yang lebay-lebay sangat. Macam tu. Saya betul lah Ustaz. Datuk,
Apa tu, ialah saya tertarik dengan Ibn Khaldun punya apa tu, dia panggil acquired taste kan, acquired taste. Maknanya dia kata pemakanan kita ni kita sendiri yang condition. Condition ialah kita biasakan kita punya rasa. Kalau kita ni rasa suka manis kan, kalau minum kopi ke minum teh suka manis, kita akan tak boleh. Kita akan macam nak juga manis kan. Masa kami dulu, saya dengan Haji Farid lah, masa kat UK kan, kalau kami pergi rumah-rumah brother-brother yang brother Sudan ke brother-brother Arab kan, diorang punya makanan tak macam kita. Kalau makan nasi tu, kalau boleh lauk tu 1 lauk kuah, 2 lauk goreng, 3 lauk sambal belacan, banyak kan, sampai 4 jenis lauk. Kalau saya pergi rumah diorang ada nasi dan dia panggil apa daging, dan dalam daging tu ada sayur, itu sahaja. Jadi kita kata apa ni, simple kan. Jadi saya terfikir, kenapa kita, kalau dekat masjid saya lah kan, kalau masa bulan Ramadan tu, saya punya tugas lah, AJK, taman lah kan, kita kutip-kutip duit lah, dapat 4,000, 5,000 kita beli. Lepas tu masjid kata, oh kita ada menu kan, 4 kos lah menu tu. Ada goreng, ada macam-macam lah. Tapi tak apa juga kita meraihkan orang untuk datang makan bersama-sama macam kenduri lah setiap hari kan. Itu baiknya. Tapi yang tak baiknya, kita telah menjadi apa ni, terlampau kenyang. Kan? Jadi itu merosakkan kita. So saya ingat this acquired taste ni, kita kan macam kita ni, bila kita muda tak apalah kita nak makan lebih sikit, tapi bila kita dah tua dalam masuk 50-an 60-an kan, kita kena acquired, kita kena ajar kita punya taste kita untuk kalau main minum kopi ke susu tu, kalau nak bergula pun bergula sikit macam tu. Tapi masalah kita, bila kita muda sampai ketua, kita macam apa tu, kita nak apa yang kita nikmati semasa kita muda. Jadi saya rasa kalau Ibn Khaldun dia kata sebenarnya dia rasa ini kita sendiri yang create. So maknanya kalau boleh di-create, kita boleh ubah maknanya ubah rasa itu menjadi sebaliknya. Itu saya punya tengok kat dia. Tapi sekarang pun dalam bahasa Arab, kalau macam kami kan, kalau saya dengan Haji Farid pergi mana-mana, kalau kami makan dengan Mak Saleh ni kan, dia orang minum kopi, minum air memang tak ada sugar. Lepas tu kata, oh boleh je you makan tak ada sugar. Dia kata, oh acquired taste actually sugar tu. So kita memang kalau pergi mana-mana mesti ada gula kan. Itu saya rasa faktor, sebab kita satu, dalam minuman kita tinggi gula, dan makanan kita pun, kuih-kuih kita pun tidak ada sangat zat, tapi itu dah budaya pemakanan kita ya. Jadi itu orang Kelantan dalam budu dia masuk gula. Sekarang ni lah, dulu tak. Dulu original. Saya rasa. Tapi sekarang ni saya rasa, sebab saya rasa kenapa manis? Kan? Tapi sebenarnya kopi atau teh tanpa gula lebih sedap daripada kopi atau teh ada gula. Itu cubalah. Yang tak ada gula tu lebih sedap. Itu cuba. Betul tu? Apa tu? Assalamualaikum Datuk. Salam, Syarul lah. Nak minta sedikit ni lah, orang kata ulasan. Kalau kita tengok pada mukadimah Ibn Khaldun ni, bab kesan pemakanan ni, kita boleh nampak kesan pemakanan tertentu kepada bangsa tertentu. Jadi macam mana pula zaman kita sekarang ni, zaman globalisasi tu. Kan? Sebab makanan tu pun dah jadi macam globalisasi. Jadi mungkin boleh berlaku percampuran, orang kata macam kriteria yang ada pada sesuatu bangsa dengan bangsa yang lain. Itu macam mana tu? Dia globalisasi ni, kita hanya menerima hampas. Yang dihantar kepada kita ialah hampas tamadun mereka itu. Sedangkan yang membina tamadun itu, dia tidak hantar sangat. Mereka keep dengan mereka dan hantar kepada kita. Dengan ubat-ubatannya, dengan alat peralatan, dengan hiburan, dengan apa-apa semua sekali. Jadi dia lepas untuk dia, orang panggil, ini dikatakan sebagai penjajahan bentuk baru. Dengan globalisasi dan langit terbuka, maknanya kita terpaksa berada dalam satu kampung. Dunia sudah menjadi satu kampung, tetapi budaya yang unggul itu kita tidak serap. Yang kita serapnya ialah budaya murahan.
hiburan dan sebagainya. Ini ceritanya pasal tak apalah dia saudara Syarul ni dia baru tanya ni. Katanya dalam Nadawi dia kata yang menghancurkan Soviet Union itu ialah konsert dan Coca-Cola. Mereka boleh menghancurkan, memecah belahkan Soviet Union dengan konsert dan Coca-Cola. Jadi dengan dia kata apabila Aramco masuk ke Arab Saudi di Timur Tengah, maka dengan itu masuk Coca-Cola, konsert dan sebagainya, maka dunia Arab Islam itu hancur. Maknanya budaya-budaya pemodenan serpihan. Jadi oleh kerana itu, kalau kita pandai tapis, kena ada filter yang kuat lah, tapis dalam masyarakat kita, maka kita rasa kita hanya mengambil budaya yang tinggi dan membuang budaya yang rendah tu, saya rasa kita boleh selamatkan. Itu malangnya negara-negara Arab pun. Tahun sampai tahun 80-an tidak ada burger. Tidak ada makanan-makanan yang fast food di negara Arab. Saya pergi ke Jordan tahun berapa, pergi untuk buat pengiktirafan ni. Masa tu baru ada satu kedai burger di Amman. Kata pasal ada, dia kata dia nak jaga budaya pemakanan bangsa kita. Lepas ni katanya dah terlepas dah. Jadi itu pandangan saya lah. Kalau ada orang yang berpandangan begitu. Jadi kalau kita nak balik kepada originality, apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, saya rasa kita perlu beransur-ansur membudayakan balik pembudayaan semula. Tapi malangnya dalam ekosistem politik demokrasi terbuka sekarang yang berasaskan kepada tawar-menawar yang begitu mencabar kedudukan orang, ini semuanya rasuah, penyelewengan, apa semua ini masalah tawar-menawar revolusi, tawar-menawar demokrasi satu vote, satu orang, satu undi satu orang kan. Jadi membeli undi itu kena terpaksa bagi tawaran, maka akibatnya bangsa kita hancur. Tetapi di barat, demokrasi terbuka ni, dia tidak merosakkan masyarakat dia. Dia itu budaya dia. Tapi budaya kita lain. Budaya kita masyarakat aristokrat. Ada aristokrat. Anda ingat semalam ada satu perbincangan kami berkenaan dengan budaya di Timur Tengah dengan kita sebelah sini dalam hal politik berkenaan dengan tyranny ataupun diktator. Katanya di Timur Tengah ni memang peranan pimpinan yang ganas, yang diktator tu ataupun yang tyranny itu berlaku. Jadi sebab tu banyak tulisan kitab-kitab bab politik siasah Islam tu agak membicara soal penguasa yang begitu ganas sikapnya. Tapi dalam demokrasi yang lebih maju, pemimpin itu biasanya diubah, ditukar. Karena sistem struktur demokrasi yang sehat, bukan sekarang demokrasi pun dah mula gagal, tapi demokrasi yang sehat boleh menggantikan, macam Trump boleh diganti, atau kalau even Mahathir pun boleh diganti kalau sekiranya demokrasi. Tapi kena yang sehat, yang terus develop atau majulah. Betul. Tapi dia macam ni lah. Kita memindahkan kemudahan barat, contohnya demokrasi terbuka, ke dalam bangsa kita tanpa terlebih dahulu memindahkan budaya unggul untuk mengamalkan demokrasi ini. Ini masalah. Maka demokrasi terbuka itu disalahgunakan. Maksudnya masa Rasul ada dengan zaman post ada Rasul tu berlainan. Sebab tu orang Arab yang sekarang ni, budaya Arab tu kadang mungkin lebih hit daripada Islam. Betul. Nah, itu dari segi kalau kita sekarang ni kita cakap tentang tajdid kan, kita kena balik kepada originality, al-isalah. Itu pun kalau atas kita boleh buat balik lah. Macam mana Syarul?
Ana nak sebut satu, ambil kesempatan juga. Ana tarik dengan Ibn Khaldun bab sebelum ni, bab yang apa, chapter yang keempat tu. Ya. Dia dalam bahasa Inggeris dia kata kalau kita beri tumpuan kepada perkara-perkara berkaitan dengan apa, negara-negara berasingan, pengaruh iklim. Pengaruh iklim dan quality of air ataupun kualiti udara itu terhadap watak dan juga dia kata amat jelas. Anda rasa ini agak menarik. Ya. Anda dah bicara soal pembangunan apa Kendiri, banyak juga kita bicara kesan, kita panggil apa, dia pakai 4 season atau season kan. Negara kita satu ya, tak ada season. Tapi kalau negara yang ada season, dia biasa dengan autumn, apa dia biasa dengan apa summer. Jadi dia ada jadi sunnatullah tu mengajar dia. Ya. Belum datangnya apa winter, musim sejuk, dia kena nak tak nak kena buat persiapan. Ya, jadi, betul. Itu memberi kesan terus kepada watak ataupun cara hidup tabiat satu kaum itu. Wallahualam. Saya rasa ini poin yang sangat-sangat penting. Jadi sebab tu kita negara kita tak pernah hadapi 4 season. Kita relax ya. Yalah. Sebab tu dia lebih kreatif daripada kita. Kita dia kena siap. Nak tak nak mari winter, musim sejuk. Dia kena buat persiapan rumah dia. Kalau tak dia akan menghadapi cuaca yang betul. Kita samalah, matahari yang sama, bulan yang sama. Dia malah dia ada macam ni. Kalau kita nak banding orang KL dengan orang Kota Baru. Ini Syarul ni orang Kota Baru ke? Mengaji kat Kota Baru tu. Ngaji ya. Sebab tu PAS menang tak kalah-kalah di Kota Baru tu. Ni Lampuri. Dia ideologi PAS sesuai dengan orang Kelantan yang hidupnya konservatif kerana persekitaran hidup dia tu sangat, kita kata statik konservatif. Dia kata macam tu. Kalau nak kalahkan PAS di Kelantan, modernkan masyarakat Kelantan tu, kena bagi banyak modal lah. Modernkan masyarakat Kelantan tu, maka dia orang mula jadi menolak. Bukan nak cerita tentang politik tu, tapi ceritanya kesan iklim itu, persekitaran atau kita katakan bi'ah, environment tu kepada tindak laku orang tu. Dia panggil dalam psikologi sosial, dia panggil ini adalah sesuatu yang secara saintifiknya proven. Macam tu kan? Jadi dia kata macam ni. Dua orang yang genetiknya sama. Ini cerita dalam psikologi. Dua orang yang genetiknya sama, tetapi daripada ibu bapa yang sama. Seorang tu lahir dan hidup dekat New York, yang seorang tu duduk di Kota Baru. Jadi dia mempunyai watak yang berbeza walaupun dia dua beradik genetik yang sama. Tapi ada khilaf ni lah. Orang belajar ni dalam sorry. Nak soalan yang saya agak terfikir juga lah. Nak didik politik ni. Nah. Bila kita baca buku-buku ulama Arab, kerana dia adalah diktatorship. Maka Syekh Ahmad Ghazali sendiri pun mengalu-alukan datangnya demokrasi. Jadi kita membaca kitab dia tu, kita sarah kepada orang Malaysia ni. Demokrasi ni baik, Syekh kata. Tapi dalam konteks Arab, dia nak lari daripada diktatorship di Mesir tu. Dia nak kepada demokrasi. Dan Saleh Al-Ewa menulis, dia kata di negeri Arab tidak ada pilihan raya demokrasi yang boleh tukar kerajaan. Di Mesir, di mana pun. Tapi di Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah, ia boleh bertukar daripada kerajaan ini kepada kerajaan. Jadi demokrasi yang tulen itu ada di Israel. Bukan di negeri Arab. Dia ketulenan tu. Kita tidak tahu demokrasi yang benar-benar tulen itu apa. Orang politik, penulis ahli falsafah politik, dia kata demokrasi itu ialah penguasaan minoriti yang cerdik terhadap majoriti yang bodoh. Itu maknanya demokrasi.
Jadi apakah tu yang tulen? Kita balik kepada tamadun Greek. Jadi parlimen itu semua orang pergi ke parlimen tu. Macam juga zaman sahabat. Bila dia kata nak mesyuarat, dia kata as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, maka orang faham bahawa lepas semayang nanti ada mesyuarat tentang sesuatu. Maka bila berlaku sebulat suara, berlakulah ijma' sahabat pada waktu itu. Ini kita cuba hubung situ. Tapi saya rasa demokrasi itu sesuatu yang universal. Jadi yang universal itu tidak semestinya dia dalam bentuk yang satu. Universalism itu maknanya apabila ia boleh dimodifikasi berasaskan kepada taste yang ada pada lokal itu. Jadi kita ni, orang barat itu dia punya mentalitinya bebas. Zaman dulu lagi pun barat ni. Dia bebaslah, mentaliti bebas. Tengok kalau dalam kelas pun dia angkat kaki tu okey lah. Ada? Dia angkat kaki tu okey lah. Dia cakap I dengan you. Dengan budak, dengan orang tua, dengan siapa, dengan pok anak pun I, you. Okey. Tapi dalam bahasa kita, saya, hamba, apa lagi tu? Kalau apa di Brunei tu, raja bersabda. Ya, sabda, titah apa sebenarnya saja ya. Kalau awak anda itu maka tuanku lah, tuan lah, apa semua sekali, encik tuan apa semua sekali. Jadi benar-benar macam tu. Jadi budaya kita ni dia tidak boleh lari daripada bahasa encik, tuan, apa semua sekali itu. Saya dalam MDN ni saya tegur juga seorang apa tu kerani kecil kita. Jadi pegawai panggil encik. Encik Nasuha. Encik nak jadi Allah. Dan masa di dalam Puri dulu, driver kereta ni kan, pensyarah-pensyarah pergi, yang muda-muda yang lawa-lawa, panggil abang lah ke driver tu. Abang lah tu naik apalah. Sebab budaya kita bila kata abang. Bila abang tu, saya kata tak boleh macam tu. Jadi sekarang ni, kalau kita bawa demokrasi barat tu, dia kena modify sikit. Sebab tu Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin. Tapi dia disebutas oleh oleh barat kerana dia terlampau lancang sangat. Macam apa tu zaman Nasir pun dikepung oleh orang tu, kalau tidak lama tak ada Israel. Jadi saya pandangan saya macam tu. Datuk, Ana bagi input, tapi cara jujur Ana lupa sama ada Aristotle ataupun Socrates sendiri yang mengatakan sebab demokrasi pun dia orang daripada awal ada bagi warning, nasihat. Demokrasi ini dia kata yang sihat tu kalau sekiranya pengundinya tu educated. Ya. Jadi sebab kalau majoriti menentukan, kita mau pengundi-pengundi yang terdidik supaya dia tidak dipengaruhi. Dia kata macam orang jual aiskrim lah. Betul. Dia jual aiskrim, jadi dia bagi menarik orang untuk memilih dia. Sedangkan dalam demokrasi yang sihat dan maju ialah pengundi yang terdidik dan ada bermaklumat, inform. Betul. Sebab tu healthy demokrasi makna dia pemimpin ataupun parti yang nak menang, dia kena jelaskan apa manifesto keharaman supaya pengundi dapat mendengar untuk buat pilihan. Betul. Itu ya sepatutnya. Tapi Socrates yang dia dah bagi warning. Dia kata bahayanya demokrasi oleh kerana bila pengundi tidak terdidik, dia pilih yang tak betul lah. Dia macam itulah, macam apa tu Ahkam Sultaniah, betul? Mawardi kata pemimpin tu ibarat gembala kambing. Maknanya kalau pemimpin tu jujur, dia pandailah bawa-bawa. Tapi kalau pemimpin tu jenis yang apa tu kepentingan diri dan sebagainya, maka dia akan itulah. Jadi yang melihat ni satu dari pemimpin, yang kedua pengikut. Yalah, okey. Dia kata kepimpinan yang baik itu akan lahir daripada base. Dia sebenarnya kepimpinan itu lahir daripada base, dia macam piramid dia kata. Kepimpinan itu. Zaman Rasul tu
Pengikutnya tu quality juga macam Rasul. Yes. Itu maksud dia. Itu Ali bila orang kritik dia, pasal apa kamu ni kepimpinan kamu tak bagus? Kepimpinan Umar dengan Abu Bakar bagus, dia kata sebabnya kamu yang tak bagus zaman dulu, aku rakyat. Itu benar-benar macam tu. Tapi kalau balik pada politik kita, saya rasa dalam kita punya convention baru ni, pihak apa tu, saya tengok kecenderungan apa ni, pertubuhan kita ni, dia mencadangkan supaya tajdid kita perlu mengemukakan inilah apa ni, IRC ni. Saya pasal diganggu oleh istilah IRC yang tak ingat ni. Apa ni, ikram. Ikram nampaknya mencadangkan supaya kita mengemukakan Piagam Madinah sebagai satu model kepada tajdid. Dan kita pun dah bincang sikit teman-teman. Kalau kita nak kemukakan, saya tak berapa menarik kalau usul Insyrin tu sebab nampak berkecamuk. Tapi kalau kita bentuk betul-betul dengan betul-betul realistik, tapi jangan 100% piagam yang tidak ada pendekatan. Jadi saya kata orang Aus Khazrajnya siapa, tapi kita tak sebut Aus Khazrajnya. Jadi kita ambil semangat daripada piagam tu, mungkin kita bolehlah. Itu Ikram punya pandangan lah. Jadi saya rasa kalau macam tu mungkin apa saja model idealism, model yang ada, sama ada demokrasi barat ke demokrasi Islam terpimpin ke sebagainya, dia boleh. Hatta komunisme sendiri pun, tapi biar ada pendekatan dengan budaya tempatan yang original. Jadi kita tak sesuai dengan, sebab tu orang kita, oleh kerana budaya masyarakat kita tu, dia apa tu, tadi saya kata apa tu, orang kita ni apa tu, feudalistik. Maka apa yang kata ketua parti, apa yang kata wakil rakyat, dia ikutlah. Jadi mungkin kena syaratnya, banyak cerita ni okeylah dah. Okey sikit dah. Mungkin syaratnya orang yang nak jadi calon tu kena tinggi sikit syarat. Jangan bukan sebagai orang boleh jadi calon kan. Tapi kelahi ini mana. Tapi sekarang ni rujukan kepada barat juga. Macam undang-undang kita lah dah. Bila ada masalah, rujuk kepada Commonwealth punya undang-undang, rujuk Australia, rujuk Nigeria, rujuk pada apa semua sekali. Padahal kita ada native punya apa tu, undang-undang adat apa semua sekali. Goyang game. Saya teringat zaman budak dulu. Baca majalah Dian. Di bawah kaki tu, lelaki tulis, tak tahu dia ambil di mana. Dia dalam sistem demokrasi, 40 ekor kambing, seorang manusia, maka dalam logik demokrasi, kambing jadi pemimpin. Dia ada 40 ekor. Orang ada seorang ya. Jadi kambing akan jadi pemimpin. Allah. Jadi macam mana kita nak garap benda masyarakat kita? Okey, klik ni yang lepas ni buka semula apa tu dalam web tu, cari kitab Himari Qalali Taufiqul Hakim. Himari Qalali itu banyak benda-benda. Ada satu tajuk tu Himari Wasiasa. Ada juga lah tajuk tu. Jadi betul lah tu, sebab satu undi, satu orang. Hashim Yaakob, Profesor Dentistry yang nombor 1 di Malaysia ni. Balik dia ingat dia ni dentist ni apa ni hebat sangat. Balik kampung dia lawan tukar kebun. Nak jadi ketua cawangan UMNO. Kalah dia. Kalah dentist yang hebat nak lawan Tok Mengulu. Apa tu tukar kebun, apa tu sekolah. Kalah dia. Itu. Jadi orang ni, orang bawahan ni, dia kecenderungan, dia suka memilih orang yang sama dengan dia. Kalau sekiranya yang dikatakan oleh Mawardi sebagai gembala itu
tidak pandai berkuasa. Jadi apa tu tadi adalah himari qalali. Apa nama dia tulis tu? Apa tu? Aqad. No. Soalan kita. Taufik Hakim. Dia kata bila keldai ni rasa tidak ada keadilan dalam masyarakat dia kerja kuat tapi makan dedok. Kuda kerja tak kuat tapi makan rumput-rumput hijau. Dia membajak tapi kuda hanya menjadi turangan pada tuan dia. Maka dia kata kita kena mengubah nasib dan keadaan ni. Nak mengubah ni kita kena tubuh parti politik. Bila nak tubuh parti politik, mesyuarat tidak ada orang yang mampu untuk memimpin. Maka dia pergi menghadap Taufik Al-Hakim. Taufik menolak kepimpinan. Saya tak boleh memimpin sebagai seorang ahli falsafah. Saya tak layak memimpin gulungan keldai. Dia kata sama ada kamu jadi macam aku, kamu tak mampu. Ataupun aku jadi macam kamu. Aku tak nak. Sebab tu rahsia PAS di Kelantan, wakil rakyat dia, walaupun awak sebagai seorang exco, awak tidak bekerja sebagai seorang exco. Awak bekerja sebagai penghulu kampung. Jadi kalau dia dalam mesyuarat exco, kalau ada masalah-masalah kampung, dia pergi ke kampung dulu. Mana dia wakil rakyat, dia bukan ahli Dewan Negeri. Itu yang dia boleh kekal lama dulu tu. Pengalaman saya lah, saya ni orang PAS dulu. Pengalaman kita nak banding dengan orang UMNO lain. Orang UMNO dia jadi kerajaan. Dia sifat wakil rakyat tu tak banyak. Sajalah jauh sangat tu. InsyaAllah. Saya ke Ustaz, saya nak tanya kan. Tadi kita kata, Sayyidina Ali kata, masa aku dulu, saya punya masa Rasulullah, pengikut Rasulullah macam aku kan. Masa aku, pengikut aku macam kamulah. Jadi maknanya kita kata kualiti pemimpin bergantung kepada kualiti pengikut. Betul. Macam kita ni kan, kualiti kita, pemimpin kita soal balik. Kita juga yang membiarkan pemimpin kita sebegitu. Jadi persoalan ni kita kata okeylah, kita bukanlah kata kita nak jatuhkan government apa kan, kita nak kualiti pemimpin yang berkualiti. Tetapi bila kita membaca Ibn Khaldun menerangkan bahawa kerajaan dia menceritakan kepada kita daripada dia punya observation. Bila dia tengok salah satu kerajaan, satu pusingan lahir, lepas itu kaya, lepas itu dah orang kata complacent, lepas tu complacent itu tanda-tanda akan berlakunya kejatuhan. Ya, betul. Macam kita pun kita perhati tengok, yelah nampak ramai sangat yang mewah kan. Kita pun dulu kita makan sayur dengan nasi je. Kan tak banyak sangat protein, kita masih lagi sihat. Sekarang ni duit banyak banyak. Sebenarnya duit banyak itu merosakkan diri kita, melainkan kita pergi balik kepada ajaran Islam lah, mengatakan bahawa apa-apa yang Allah rezekikan kepada kita adalah kepunyaan orang lain, ya, orang-orang Islam. Ya, betul. Pinjam saja. Jadi kan kalau itulah dalam segi balik kepada tajdid lah kan, benda ni, dan juga kita lihat kepada konteks kita kan, kita banding kepada dekat negara Arab, dia orang macam mana konteks dia kan, dia agak kita baca-baca kan, agak kita tengok asal Al-Banna semua tu agak ni sikit. Dalam kita ni saya tak tahu, saya nak tengok pandangan Datuk dan Ustaz lah berkenaan dengan itulah. Maknanya kita ni pengikut, kualiti kita ni macam tu ke? Kan? Gini, macam pemimpin kita ke sekarang? Ya, pemimpin kita sudah diwarnai oleh hasil yang buruk daripada demokrasi terbuka, demokrasi bebas, dan bukan senang dah kita nak ubah politik dalam negara kita ini dengan macam-macam lah, syarat apa tak lebih pinjam duit luar,
tak boleh menentu, tak boleh menit. Sebenarnya bagi saya lah, ini semuanya ini tidak boleh mengubah keadaan politik negara kita. Jadi boleh macam tu macam ni. Sebab tu kita punya ini nak berbual sikitlah, nak cakap besar sikit. Kita punya tajdid berasaskan kepada perkembalian kepada root al-isalah. Kita nak balik kepada asal. Jadi soalnya sekarang ni, kalau sekiranya pengundi itu boleh diubah mentaliti mereka itu, boleh ditingkatkan mentaliti mereka itu, cara berpolitik, kefahaman politik dan sebagainya, maka yang ada yang pelsu-pelsu hasil daripada perkembangan politik akan gugur dengan sendirinya. Jadi sekarang ni orang duk suka kita naikkan orang muda, naikkan orang muda. Orang muda pun akan jadi macam tu juga. Akan jadi macam tu juga bila dia sudah di ekosistemnya tidak diubah. Maka kalau kita ubah ekosistem, sama ada awak muda, tua, kurang cerdik pun dah dikawal oleh ekosistem yang jelas. Jadi kalau macam tu, itu cita-cita kita lah. Ini kita berbuah sama kita. Jadi kalau macam tu kita boleh buat. Saya rasa masanya tidak lama. Sekarang di Indonesia, apabila Nahdah dengan Muhammadiyah tidak berkelahi lagi, maka setiap ahli politik Indonesia dia akan mengambil kira. Dia kata sekurang-kurangnya timbalan dia orang sama ada Nahdah ataupun Muhammadiyah duduk di situ. Dia tak akan berkesorangan. Jadi kita pula sama ada dari tajdid ni ulama pun kena cuba suaikan balik, bukan ulama ritual yang duk berkelahi depan rakyat tentang masalah khilafiah kecil-kecil dan sebagainya. Apa tu Syarul? Bagi tahu kat ulama-ulama kita ni. Kalau nak cerita tentang yang kelahi remeh-remeh ni, kata saya lebih tahu pada awak tentang tu. Apa semua sekali. Tapi tadi ada dalam grup apa tu, ada seorang doktor, ya bla bla bla, dia nak cerita tentang remeh-remeh. Saya kata, hai doktor, di sini tempat para pemimpin bercakap tentang masalah-masalah besar negara. Bukan tempat awak nak cerita tentang kain sejadah kita ada tulis sekian, apa semua. Ya, ambil forum lain lah. Tapi orang kita, dia tu dah pejuang Islam, dah pendakwah yang hebat. Tetapi masih lagi tidak balik kepada fundamental. Itulah puan, saya rasa lupakanlah kita nak baiki tokoh-tokoh politik tu. Betul. Kawan saya dalam ni nak setuh main kita kan. Kawan saya dalam ABIM duk bincang macam mana sesuai lagi ke tidak Anwar ni jadi calon Perdana Menteri, dia sangat beralah kontu, sangat nak pada sama sekali. Saya kata lupakanlah, kita balik pada diri kita. Awak tu berapa beza antara Anwar Ibrahim, takut dia lebih baik pada awak. Betulkan diri awak. Jadi bila betul grassroots level ni kan, kalau betul kan, maka dia piramid tu dia akan jadi. Saya lebih percaya ke itulah, kepimpinan itu adalah fungsi sosial yang lahir secara spontan berasaskan kepada nilai interaksi dalam masyarakat. Maka kalau masyarakat tu kambinglah. Dia punya pemimpin. Itu masalahnya. Sebab Datuk, saya perhatilah kan, kita pun kalaulah kita boleh gantikan kerajaan dan kita tidak ada kemahiran tau kan untuk mentadbir kan kerajaan. Jadi kita akan jadi macam orang putih panggil, you become somebody that you hate. Macam betul lah tu. Kami duk bincang dengan Ustaz Kamil lah. Kompeten fahaman ulama-ulama atau pemikir kita atau ahli pemimpin kita untuk aplikasi Islam dalam konteks masa kini pun jadi tanya-tanya. Jadi kalau beri kuasa pun kita kadang-kadang tak mampu juga. Bincang berapi-rapi di luar, tapi bila pegang dapat jawatan pun kadang-kadang tak mampu. Jadi anak rasa betul lah Datuk ini buat kita kena balik juga pada belajar tajdid. Itu root punya root lah. Betul aja. Yang Datuk sebut pasal fundamental tu.
Saya teringat ada beberapa perbualan lah saya dengan orang ramai kan. Antara dia kata yang masyarakat kita yang mungkin tak berapa nampak lah, tapi perbincangan ni berkait dengan kehidupan beragama lah. Tapi kita boleh bawa pada sudut kepimpinan. Kita ni banyak bergaduhnya pasal benda-benda khilaf ni. Benda-benda yang orang kata yang ada pandangan begini, ada pandangan begini. Tapi kalau di barat, kalau kita tengok macam orang yang buat street dakwah dan sebagainya, dia more tu fundamental. Perbincangan dia tu more pada fundamental kan, macam contoh macam Jesus is Jesus God dan sebagainya. So benda-benda yang begitu yang dibincangkan kan. Jadi saya memang patut, wajar sangatlah kalau kita balik pada fundamental yang paling asas, kita tinggalkan khilaf-khilaf ni. Khilaf ni macam ni. Berlaku khilaf di kalangan ulama zaman dulu. Dia panggil berlakunya perbezaan pendapat di kalangan masyarakat mewah tentang hal-hal yang tidak fundamental. Misalnya, dia kata single breast dengan double breast, baju kok awak tu. Pada pendapat saya, lebih baik single breast. Lah, boleh nampak kita punya body check apa semua sekali tu. Orang tu kata baik double breast. Boleh kalau kamu awak bucik pun boleh tutup kerana double breast tu dia semua sekali. Jadi, yang kita ni baju kok pun tak ada. Nak bincang apa benda-benda macam tu. Kemudian dia kata kalau butang 4 macam ni, kalau butang 5 macam ni. Di tepi kot kan. Kalau macam ni, kolom macam ni, kolom. Jadi benda-benda ni kesilapan para cerdik pandai kita yang membawa sesuatu dengan tidak menapis sesuai dengan persekitaran hidup. Malah kalau yang bercakap mengenai realiti ni, dia kata ni bukan ulama ni, ulamanya hafal kitab kuning tu. Dia kata, ini cerita masa saya duduk mengajar di Bacok. Dia kata, abang ustaz, hebat dia. Pasal apa? Dia kata bila kita tanya hukum dia, dia bawa kitab kuning, mari baca, hebat dia kata semua sekali. Kat saya, senyum je lah, tak ada apa. Ni kita dengan Ustaz Meh ni, kita cuba lah. Tajdiid tak tahu lah ke mana tajdiid kita ni. Ada satu ni, soalan ni. Soalan dia tak nak suruh dia jawab. Tak. Ni crucial ni. Asal Datuk Muk dia cerita kat orang lah ni. Kafartu bisiasah. Berdasar ke pengalaman tahun 77, tahun 78 lu, dah kumpul kau dengan politik ni. Sedangkan saya dengar kata Kamal Hassan ke, ada beberapa orang lain lagi, dia kata politik tu boleh jadi ruang untuk kita masuk syurga ikut lagi. Sekarang ni. Sekarang ni macam mana cerdik pandai, ahli ulama, adakah patut tinggal betul politik atau masuk untuk membersihkan politik? Dia dalam usul fiqh ni gini. Dia kata ada khusus wa yuradu bihil umum, ada umum wa yuradu bihil khusus. Ayat tu ayat khas, tetapi maksudnya umum. Kemudian ada ayat yang umum tetapi maksudnya khas. Okey. Jadi kafartu bisiasah, saya macam ni Syekh. Betul Syarul. Dulu bila saya membuat keputusan bahawa politik ni tidak sesuai dengan saya kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minas siyasah. Itu yang tertanya kafartu bisiasah. Maknanya maksudnya politik kepartian dalam suasana dan ekosistem yang ada tidak sesuai bagi saya untuk memperjuangkan politik Islam dan perjuangan Islam. Bukan jalan itu. Saya duduk dalam PAS. Okey. Dengan syarat, dengan harapan. Ingat balik pada England, Anwar kata, kata yang tak nak masuk parti. Kata nak masuk juga. Kata Ustaz Kamil royak, kata nak masuk juga. Pasal orang ajak nak bersihkan PAS. Bila kita masuk, kita cuba buat gerakan pembersihan. Mula-mula, masih ingat lagi tu, kita nak buat latihan. Nak bawa Anwar masuk. Datuk Asmi kata tak payahlah, kita ambil orang Indonesia lebih baik. Jadi kita rasa dah satu benda yang ada benda. Banyak halangan-halangan yang tidak membenarkan kita bersihkan parti. Sehinggalah berlaku
pembersihan yang tidak membuahkan hasil yang baik, maka berlakulah split. Jadi bila tubuh berjasa, pada mulanya kita rasa okey, rupa-rupanya sebahagian pada pengikut berjasa itu ialah orang-orang yang oportunis, yang sekadar nak mencari kepentingan daripada kembangan baru. Maka dia boleh jadi wakil rakyat, apa-apa semua sekali. Bila kita nak bentuk wakil rakyat tu bukan senang. Ibarat kata kita pergi carilah pokok di hutan mana kita tanam di rumah kita. Jadi rumah kita tu jadi hutan, tidak jadi taman. Jadi bila macam tu, saya pun bila saya pergi England dengan Bakar Hamzah. Jadi yang masa tu kita duduk di kedutaan Iran tu, duduk dengar macam mana orang Iran apa semua sekali itu. Kemudian saya rasa balik tu pun saya tidak join dah lah. Walaupun tawaran-tawaran macam-macam yang dibuat semua, lelah sekali pun zaman-zaman itu kita tak boleh. Anwar Ibrahim, saya perhatikan dia masuk dalam kerajaan dengan tujuan nak mengislamiskan kerajaan tu. Okey? Tapi bila duduk dalam tu, dia terus dikelilingi oleh orang-orang UMNO yang kotor pada waktu itu. Maka kawan-kawan lama dia pun terpencil. Terpencil. Maka dia terpaksa berada dengan masyarakat baru, komuniti baru. Jadi bila berada dengan komuniti baru, dia tak boleh buat apa dah. Kawan dianya orang hitam micik, kawan dianya Datuk Najib, bukan kita nak menguduh kau kan, Datuk Najib, kawan dianya dia, jadi habis lah, tak ada. Entah jadi salisuhum, wasalisuhum. Dia apa tu? 3 warabi'uhum kalbuhum. Jadi keempat lah. Balik pada apa iklim tadi lah tu. Ya, balik pada iklim tadi lah. Maknanya manusia itu adalah anak masyarakatnya, anak iklimnya. Siapa yang duduk dalam iklim itu, maka itulah dia akan jadi. Tahan mula-mula sehari 2 boleh lah, lepas tu lama-lama nak berlatih, nak berlawan jadi ketua pemuda. Kalau saya tidak bagi duit, orang tak undi saya, maka terpaksa bagi duit dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula tu, kerana nak membela kebenaran. Tapi lama-lama dia sikit-sikit. Datuk, kebetulan Datuk sebut tu, mungkin dalam kita nak gerak ke depan pun dalam tajdid ummah ni, kita tengok juga ekosistem lah. Yes. Kerana ekosistem tu yang melahirkan orang atau bi'ah yang kita wujud itu akan melahirkan bentuk. Betul. Ini Puan Khaldun juga lah. Bi'ah itu persekitaran ekosistem. Tapi yang barat ni dalam bab sistem kita punya ekonomi yang maju, yang positif tu, dia punya ekosistem. Sebab tu dia tentukan peraturan ekosistem tu yang menentukan bentuk yang macam mana yang akan timbul. Kita ni tak bagi itu, kita belum sebab tu. Sebab tu tajdid kita ni, kita tidak akan fokus kepada siapa, tetapi kita fokus pada ekosistem tu. Kita nak membina ekosistem. Ekosistem tu keseluruhan, termasuklah program pembangunan atau latihan. Ya. Sebab tu yang anda ingat Imam Salbana bila dia tegur yang balik pada kes tadi, bila dia bicara dengan anda lupa kes, dia bicara mengenai seorang yang sufi dan dia yang pakai tarbus tu. Dia turunkan tarbus dia minta tokoh seorang lagi turunkan serban, dia kata kita bincang balah, tapi masalah kita bukan sini, masyarakat luar. itu masalahnya. Kita sini tak ada masalah. Tapi orang ni, persekitaran kita ni. Wallahualam. Okey lah dah. Panjang dah kita ni. Terima lah. 5 lebih dah. Okey lah, kita minggu depan lah pula. InsyaAllah lah kalau minggu depan kita cuba. Okey lah. Terima kasih Datuk. Terima kasih atas komen, perbincangan dan sebagainya, dan kita jadikan buku Ibn Khaldun sebagai asas kepada perbincangan.